Saya percaya ini adalah kali terakhir kita mengadakan rapat umum untuk memberitahu kepada penduduk di Langkawi dan di seluruh negara akan apa dianya perjuangan pejuang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menghadapi satu kemungkinan yang dahsyat, yaitu jika kita tidak berhati-hati, habis saja pilihan raya yang ke-15 ini, kerajaan yang kita akan dapati adalah kerajaan yang akan membawa malapetaka, huru-hara ke dalam negara kita. Inilah satu kemungkinan yang tidak boleh perkecil-kecilkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebabnya yang saya kata begini ialah kerana yang berlawan dalam pilihan raya ini mengikut para expert, orang yang cekap dan pandai menyatakan apa yang akan berlaku. Mereka berkata bahawa ada 3 buah parti di Malaysia ini yang mungkin jadi kerajaan. 3 buah parti. Apa dianya? Parti yang mungkin akan didiri kerajaan kerana kemenangan dalam pilihan raya ke-15 ini. Yang pertamanya ialah Parti Barisan Nasional yang diketuai oleh UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, pada satu masa dahulu parti ini memang baik. Parti inilah yang melawan dengan Melayu Union, yang memerdekakan negara kita, yang membangunkan negara kita sehingga dia dikenali di seluruh dunia sebagai Harimau Asia. Inilah BN, Barisan Nasional. Malangnya apabila Najib mengambil alih sebagai Presiden BN dan menjadi Perdana Menteri, dianya menukar dasar BN daripada berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama, kepada cash is king. Wang tunai itu adalah raja. Inilah perubahan yang terbesar yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Apakah maknanya cash is king? Dia berkata bahawa dengan menggunakan duit dia boleh jadi Perdana Menteri seumur hidup. Itulah maksudnya, kerana dengan duit dia boleh beli sokongan daripada rakyat Malaysia tiap kali pilihan raya, dan dia akan dapat kemenangan dan akan terus menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai Perdana Menteri Malaysia, bukan saja dia menyatakan bahawa slogan baru kerajaan ialah wang tunai itu raja, tetapi sebaliknya dia mengamalkan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang dan dilarang oleh agama kita. Kita telah dengar tadi apa yang dikatakan oleh Abu Hafiz tadi, bahawa agama kita melarang mencuri, tetapi Najib mencuri secara terbuka. Tak perlu sembunyi pencuriannya, kerana dia tak mungkin jatuh, dia mungkin kekal jadi Perdana Menteri seumur hidup. Sebab itu tidak ada kes terhadapnya.
yang boleh didengari di dalam mahkamah. Itulah Najib. Dia bukan saja curi duit. Dia curi duit kerana dia perlu duit untuk beli sokongan daripada rakyat. Habis duit kita yang pihak kerajaan kumpul sebagai cukai, semuanya dihabiskan oleh Najib. Sudah tidak ada duit lagi. Apakah yang dilakukan oleh Najib? Dia menubuh sebuah syarikat 100% milik kerajaan, dan syarikat ini meminjam sebanyak 42 bilion ringgit. 42 ribu milion ringgit. Inilah hutang yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Malaysia. Bahkan di dunia pun tak ada negara yang hutang begitu banyak. Tetapi Najib mengelak daripada aturan-peraturan kerajaan yang menghalang kerajaan daripada berhutang terlalu banyak. Dia menubuh sebuah syarikat 1MDB, dan syarikat inilah yang meminjam 42 bilion ringgit. Kononnya untuk melabur, untuk memperkayakan negara. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya ialah duit itu dicuri oleh Najib. Sehingga sekarang ini kita tak dapat balik duit yang dicuri. Ada kononnya kata Najib, duit itu berada dengan Jolo. Siapa ini Jolo yang boleh dapat duit berbilion ringgit daripada kerajaan Malaysia? Dia mendapatnya kerana Najib memberi kepada Jolo duit untuk simpan, supaya apabila dia memerlukan wang, maka Jolo akan mengantar duit masuk ke dalam akaun bank di Arab Malaysia Bank yang dengan nama Najib Tun Razak. Dan ini kita tahu kerana dia didedahkan oleh pegawai bank semasa perbicaraan Najib di mahkamah. Tidak ada syak lagi bahawa inilah yang dilakukan oleh Najib, mencuri wang kerajaan berbilion-bilion ringgit. Wang yang dikutip daripada rakyat dicuri oleh Najib, bukan saja untuk politik, tetapi untuk isteri kesayangannya, tetapi juga untuk dirinya, supaya dia hidup mewah dengan berkawan dengan ada kawan yang memiliki kapal yang besar, ada pesawat terbang dan sebagainya. Inilah guna duit yang dibuat oleh Najib setelah dianya mencuri. Hari ini partinya dipimpin oleh Zahid Hamidi. Zahid Hamidi adalah Presiden UMNO sekarang. Zahid Hamidi mengambil alih apabila BN kalah, dan Zahid ini pun juga telah mencuri duit. Dia sedang menghadapi perbicaraan dalam mahkamah, dan besar kemungkinan dia akan didapati bersalah, dan dia juga akan bersama dengan Najib ke dalam penjara. Inilah kepimpinan BN sekarang ini. Tetapi BN sanggup dalam pilihan raya ini menyata bahawa mereka lah yang akan membawa kestabilan ke dalam negara kita, sedangkan mereka lah yang memusnahkan negara kita
dengan mencuri duit yang begitu banyak, memiskinkan kerajaan, memiskinkan negara dan memiskin semua rakyat. Kerana kita perlu bayar hutang ini sehingga 2040, tahun 2040. Selepas Najib tamat penjara, keluar daripada penjara, kita masih terpaksa membayar hutang ini. Dan orang ini menawar diri untuk menjadi kerajaan sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita sanggup untuk memilih pencuri, penyangga, penyamun, perasuah, penyalahgunakan kuasa, orang ini dijadikan kerajaan Malaysia? Yang kita lihat betapa kayanya mereka. Sementara Parti Pejuang ini tak banyak bendera, tak banyak poster, tapi di sekeliling Langkawi ini kita lihat poster daripada BN, bukan saja di Langkawi tetapi di seluruh Malaysia. Biru habis semua jalan-jalan. Kenapa? Kerana mereka kaya dengan duit yang dicuri. Kalau mereka menjadi kerajaan sekali lagi, percayalah, mereka akan curi lebih banyak duit. Kerana bagi Najib, kuasa boleh disalahgunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kata tadi bahawa ada kemungkinan setelah tamat pilihan raya ini, kerajaan yang akan ditubuh ialah kerajaan yang akan membawa malapetaka, huru-hara ke dalam negara kita ini. Duit kita akan hilang, nilai duit akan jatuh, dan bermacam lagi perkara yang perlu dipikul oleh rakyat kerana kejahatan kerajaan BN kalau mereka menang. Ya, mereka pada satu ketika dulu berkata bahawa mereka ingin diri sebuah kerajaan Melayu Islam. Itu adalah cuma sandingan saja, tak benar sama sekali. Kerana apabila mereka menjadi pemerintah, maka tabiat curi duit, tabiat rasuah akan diteruskan, dan Malaysia tidak akan dapat mengurangkan ketidakstabilan negara, dan akan jadilah malapetaka dan juga huru-hara dalam negara kita. Ini adalah satu daripada parti yang berjuang gunanya untuk menjadi kerajaan di Malaysia. Ada satu lagi buah parti yang disebut-sebut oleh pemberita sebagai mungkin menjadi kerajaan di Malaysia. Kerana pemberita kebanyakannya menulis bahawa hanya 3 buah parti saja yang akan dirikan kerajaan selepas pilihan raya ini. Parti yang pertama ialah Barisan Nasional. Parti yang kedua ialah Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ini bercadang untuk memilih Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, Anwar Ibrahim inilah orangnya yang melabelkan orang Melayu sebagai ekstremis, sebagai orang yang utamakan kaum mereka sahaja, tidak kepada penduduk Malaysia yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dilakukan oleh Anwar kerana dia yang dikeluar daripada UMNO kerana perbuatannya. Apabila dia dikeluar daripada UMNO, dia mencuba untuk mendirikan sebuah parti Melayu
Tetapi orang Melayu menolak Anwar. Dia tak dapat mendirikan Parti Melayu. Lepas itu dia pergi kepada kaum-kaum lain dan dia berkata kepada kaum lain bahawa orang Melayu ini ekstremis. Segala-gala yang dilakukan oleh orang Melayu hanyalah untuk diri mereka saja, tanpa mengambil kira orang bukan Melayu. Ini tidak benar sama sekali, kerana kita tahu dalam negara kita ini yang kaya raya bukanlah orang Melayu. Yang kaya raya adalah kaum lain. Kalau benarlah orang Melayu ini ekstremis, perkauman yang kuat, orang lain tak mungkin jadi kaya. Kita mungkin akan rampas harta mereka. Tetapi ini tidak berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Tuduhan oleh Anwar bahawa orang Melayu ini ekstremis disebabkan dianya perlu mendapat sokongan daripada orang bukan Melayu. Tetapi sejak itu, kalaupun kita cakap sedikit untuk orang Melayu, maka kita akan diserang dengan label ekstremis. Saya sendiri menjadi mangsa apabila saya bercakap berkenaan dengan kemiskinan orang Melayu. Akan perlunya kita berbuat sesuatu untuk menolong orang Melayu, membuat sesuatu untuk mengurangkan jarak antara yang miskin, orang Melayu yang miskin dengan kaum lain yang kaya. Maka saya dituduh sebagai ekstremis. Inilah perbuatan Anwar yang buruk sekali, memanggil orang Melayu ekstremis. Tetapi selain daripada itu, kita dapati bahawa Anwar juga lebih liberal, sikapnya lebih liberal. Saya diberitahu, sama ada benar ataupun tidak, dia percaya kepada semua nilai hidup yang terdapat di negara-negara barat. Di antaranya ialah LGBT. LGBT ini ialah kebebasan yang tidak terhad, yang dicipta oleh orang barat. Kita tolak LGBT kerana mengikut fahaman ini, kononnya lelaki boleh kahwin dengan lelaki, perempuan boleh kahwin dengan perempuan, dan tidak ada kesetiaan kepada lelaki ataupun bini. Maka mereka bebas, kerana yang utama ialah kebebasan. Inilah fahaman daripada barat yang amat diminati oleh Anwar Ibrahim. Orang yang semacam ini, kalau dia jadi Perdana Menteri, akan rosaklah masyarakat kita, akan rosaklah budaya kita, kerana dia akan terima dan amal cara-cara hidup yang tidak disetujui, tidak diterima oleh orang kita di Malaysia. Sama ada Melayu ataupun bukan Melayu, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Cara hidup LGBT ini bukanlah untuk Malaysia. Sebab itu, kalau Anwar menjadi Perdana Menteri, maka rosaklah negara kita daripada segi moral. Hari ini saya baca bahawa ada profesor-profesor yang sokong UMNO, yang sokong Najib sebagai Perdana Menteri. Ada juga NGO yang sokong 120 katanya NGO yang sokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu tak siapa pun peduli berkenaan dengan NGO. Tetapi setelah gerakan tanah air memberi tempat kepada NGO, sekarang ini parti politik yang lain juga ingin mendapat sokongan daripada NGO. Tuan-tuan dan puan-puan, NGO yang sokong Anwar, mereka akan bertaubat kemudian kalaulah dia dipilih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Selain daripada Anwar, Najib, Zahid Hamidi,
terdapat pula satu orang yang menjadi Perdana Menteri melalui pintu belakang, tebuk atap. Ini ialah Mahyadin. Nama dia ialah Mahyadin bin Yassin, tapi dia berasa Mahyadin itu bunyi tak sedap. Dia tukar supaya jadi Muhyiddin. Tetapi dia inilah orang yang bersama dengan saya menubuh bersatu, tetapi dia tidak dalam perkiraan PH untuk jadi Perdana Menteri. Sebab itu dia rancang bersama dengan Azmin, bersama dengan Hamzah. Tiga-tiga orang ini merancang untuk merampas kerajaan daripada PH. Bagaimana nak merampas kerajaan daripada PH? Caranya ialah supaya menarik sokongan daripada PH dan memberi sokongan kepada satu lagi pakatan bersama dengan UMNO, bersama dengan Najib. Apabila Muhyiddin tarik keluar sebilangan daripada Ahli Bersatu dan Azmin juga menarik keluar sebilangan daripada Parti Keadilan, maka terkuranglah sokongan kepada Pakatan Harapan dan jatuhlah kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itu Muhyiddin dapat jadi Perdana Menteri. Tetapi saya tanya dia, apakah dianya sanggup bekerjasama dengan Najib? Katanya dia boleh handle Najib, dia boleh tangani Najib, dia cukup kuat. Tetapi tak sampai pun 20 bulan, 17 bulan, Najib tarik balik sokongan dan menghujung jatuh Muhyiddin. Kita dengar sampai ke Langkawi dia jatuh. Inilah orangnya yang begitu sekali sombong dan berkata dia boleh buat apa yang orang lain tak boleh buat. Tuan-tuan dan puan-puan, dia juga menjemput saya untuk jadi Perdana Menteri dalam gerakan dia. Tetapi saya tidak boleh bekerjasama dengan Najib untuk nak jadi Perdana Menteri. Lebih baik lagi saya tak jadi Perdana Menteri daripada bekerjasama dengan Najib, dengan Muhyiddin untuk mendirikan kerajaan. Kita lihat tiga buah parti ini, tiga buah parti yang mengikut pemberita dalam akhbar adalah parti yang mungkin mendirikan kerajaan di Malaysia ini. Tiga buah parti, iaitu BN Barisan Nasional, PH Pakatan Harapan dan PN Perikatan Nasional. Tiga buah parti saja yang dianggap sebagai layak untuk menjadi kerajaan. Parti Gerakan Tanah Air, Parti Pejuang Tanah Air tidak pun disebut, seolah-olah kami ini tak ada dalam dunia. Mereka tidak sebut, walaupun mereka melihat begitu ramai sokongan kepada pejuang. Tak ada satu pun cerita dalam akhbar berkenaan dengan sokongan kepada Gerakan Tanah Air yang berjuang dengan nama Pejuang Tanah Air kerana kita tidak didaftar oleh kerajaan. Itulah cara mereka untuk mengalahkan musuh. Mereka tidak daftar. Tetapi walaupun mereka tidak daftar Gerakan Tanah Air, kita pinjam Parti Pejuang, dan dalam pilihan raya ini kita bertanding sebagai Pejuang Tanah Air yang mempunyai prinsip perjuangan yang sama dengan Gerakan Tanah Air.
Apa dianya gerakan tanah air? Apa dianya pejuang? Sebenarnya ini adalah satu gerakan rakyat. Dia bukan saja satu parti politik, satu gerakan rakyat yang ingin negara kita ini kembali menjadi negara yang ditadbir dengan baik. Semua rakyat berhak mengguna parti pejuang kalau mereka ingin mengambil bahagian dalam bidang politik. Sebab itu dalam gerakan tanah air ini kita mempunyai 4 buah parti politik Melayu. 4 buah. Ada orang yang kata kita memecah belahkan orang Melayu. Tak benar. Sebaliknya kita cantum 4 buah parti Melayu yang jika tidak akan berlawan sesama sendiri dan memecah belahkan orang Melayu. Selain daripada parti politik, kita juga bekerjasama dengan NGO. NGO ini adalah organisasi yang mengumpul rakyat untuk satu-satu perjuangan, tetapi mereka tidak dibenar terlibat dalam politik. Cara NGO ialah untuk memujuk ataupun meminta kepada kerajaan supaya melaksanakan pendapat mereka. Itulah cara NGO. Mereka tidak terlibat secara langsung dengan pentadbiran negara. Tetapi kali ini NGO juga diberi tempat dalam pejuang, dan beberapa orang daripada NGO sekarang ini menjadi calon pejuang dalam pilihan raya ini. Bermakna bahawa buat kali pertama orang NGO boleh menyuarakan pendapat mereka dalam bidang politik melalui pejuang. Bukan NGO saja yang kita terima, orang perseorangan pun kita terima jika mereka berminat untuk mengambil bahagian dalam politik. Kita terima mereka sebagai calon pejuang, dan mereka juga mungkin jika menang akan menjadi wakil rakyat, akan dapat menyuarakan pendapat mereka di dalam Dewan Rakyat. Inilah gerakan tanah air yang mencantum bukan saja parti-parti politik, tetapi juga dengan NGO, non-government organisation, gerakan bukan kerajaan, dan juga orang perseorangan. Semuanya boleh mengguna pejuang untuk menyuarakan pendapat mereka. Sudah tentu bilangan orang dalam NGO ini lebih ramai daripada orang politik. Kalau UMNO berkata mereka mempunyai 3 juta ahli, sebenarnya tak 3 juta dah, kebanyakan pun dah meninggal, tetapi masih cakap berkenaan dengan 3 juta ahli. Mereka lebih ramai daripada ahli politik. Kita harap NGO akan keluar beramai-ramai untuk memberi sokongan kepada parti yang pertama yang menerima NGO sebagai sebahagian daripada sokongan politik kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, kalau kita tak boleh pilih 3 buah parti tadi, kalau kita pilih 3 buah parti tadi, akan berlaku malapetaka dalam negara kita. Apakah pilihan kita? Pilihan kita ialah gerakan tanah air. Walaupun pemerintah menindakkan wujudnya gerakan tanah air, tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini tentu tahu ramai di Langkawi ini yang menyokong gerakan. Saya telah pergi ke Kelantan, juga beribu orang keluar.
Saya telah pergi ke Negeri Sembilan, saya telah pergi ke Melaka dan banyak lagi tempat. Di mana saja kita pergi, ramai orang keluar untuk menyokong Parti Pejuang. Kenapa tuan-tuan? Kerana Parti Pejuang hanyalah satu parti yang tidak dipimpin oleh pencuri, penyangak, penyambut, yang tidak dipimpin oleh perasuah, yang tidak dipimpin oleh orang yang sedang hadapi kemungkinan mereka dibicara dan dimasuk dalam penjara. Gerakan Tanah Air melalui Pejuang adalah bersih daripada semua jenis jenayah. Kita tidak masuk dalam bidang politik semata-mata kerana nak dapat duit. Tidak. Sebaliknya, kita ingin dirikan sebuah kerajaan yang baik yang akan mendatangkan banyak nikmat kepada rakyat keseluruhannya. Dan kita mempunyai pemimpin yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai pelajaran, yang mampu mentadbir negara dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan telah rasai sedikit sebanyak kebaikan daripada orang-orang yang sekarang ini memimpin gerakan Tanah Air Pejuang. Langkawi ini sudah tentu merasai banyak nikmat daripada kepimpinan dahulu yang menyatakan bahawa Langkawi ini dijadikan pulau bebas cukai, sesuatu yang tidak pernah dimimpi oleh orang Langkawi. Tetapi apabila dianya dikenali sebagai pulau bebas cukai, daripada jumlah pelancong 10,000 setahun yang datang ke Langkawi, jumlah pelancong sekarang ni ialah 3,5 million tiap-tiap tahun, selain daripada zaman COVID-19 ini. Inilah parti yang tidak diambil kira oleh pemberita, oleh pakar-pakar ini. Tetapi parti ini mempunyai latar belakang yang baik, tidak terlibat dengan rasuah, tidak terlibat dengan cash is king. Sebaliknya, mereka adalah bebas daripada segala pertuduhan bahawa parti-parti orang politik ini semuanya terlibat dengan jenayah. Bukan gerakan Tanah Air, bukan Pejuang. Kita jamin semua calon kita, pemimpin kita tidak terlibat dengan jenayah. Kita tidak curi barang satu sen pun daripada sesiapa. Sebaliknya, kita telah bangunkan negara kita ini dahulu sehingga dia dikenali sebagai Asian Tiger, harimau Asia. Tuan-tuan dan puan-puan, pada esok hari, tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan kawan rakan dan kenalan, diharap akan keluar dan mengundi parti yang bersih daripada jenayah. Takkanlah kita nak cari sebuah kerajaan yang terdiri daripada pencuri dan penyangak. Kalau kita pilih yang 3 parti lain ini, maka malapetaka akan menimpa negara kita. Kerana kita sudah lihat apabila BN menjadi kerajaan, bagaimana daripada Asian Tiger, negara kita jadi kleptokrasi, negara pencuri. Lepas itu kita lihat Pakatan Harapan yang juga dipimpin oleh Anwar Ibrahim yang berkali-kali membuat dakwaan kononnya menteri, tetapi sebenarnya dia berguru
kerajaan. Dia kena cari sokongan daripada pihak lain. Demikian juga dengan Muhyiddin. Muhyiddin dijatuhkan oleh Najib yang menarik keluar 15 orang ahli dan dia hilang majoriti, maka Muhyiddin pun jatuh, tak jadi Perdana Menteri. Setelah hanya jadi Perdana Menteri selama 17 bulan. Apabila dianya jatuh, dianya datang jumpa saya. Minta saya sokong dia supaya jadi Perdana Menteri kali yang kedua. Dia ingat saya ni ada kelab expert dalam bidang jadi Perdana Menteri. Maka dia bertanya kalau boleh saya sokong dia untuk dilantik sebagai Perdana Menteri kali kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, Muhyiddinlah orangnya yang menjatuhkan saya, yang tikam belakang saya. Tetapi bila dia susah, dia datang minta tolong daripada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak boleh menolong orang yang tidak ada prinsip sama sekali, yang bukan pegang kepada janji. Sebaliknya, yang sanggup bekerjasama dengan musuh semata-mata kerana dia dapat jadi Perdana Menteri. Ketiga-tiga orang ini, Zahid Hamidi bersama dengan Najib Tun Razak, Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin, bukanlah orangnya yang boleh menstabilkan negara kita. Mereka mempunyai latar belakang yang buruk dan mereka menunjuk bahawa keutamaan mereka ialah untuk diri mereka, untuk membebaskan diri mereka, untuk menyelamatkan diri mereka, untuk mencuri duit untuk diri mereka. Inilah orang yang bertanding. Sebaliknya, gerakan tanah air dan pejuang tanah air, kita bukan bertanding nak jadi kerajaan supaya kita dapat duit. Tidak. Kita nak kembalikan negara kita ini kepada Asian Tiger seperti yang dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin sebut sedikit berkenaan dengan anak muda. Anak muda mesti tentukan apa yang mereka warisi daripada orang tua ialah negara yang bersih, yang cekap, yang beramanah. Jangan sekali-kali pilih orang yang tak baik untuk jadi kerajaan, kerana mereka akan hancurkan negara kita. Dan apabila anak muda mengambil alih menjadi kerajaan, mereka akan dapati tidak ada apa yang ada dalam negara kita. Kekosongan saja yang ada. Dan semua yang telah dibangunkan akan telah dimusnah oleh puak yang tua yang menjadi kerajaan dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kali terakhir kita kempen. Kita perlu terangkan masalah bukan saja Langkawi, tetapi masalah negara kita. Langkawi adalah sebahagian daripada negara kita. Kita perlu mengadakan kerajaan yang bersimpati dengan Langkawi supaya kita dapat bangunkan Langkawi. Untuk bangun Langkawi, kerajaan pusat menjadi penghalang. Tiap permintaan yang kita buat, tiap permohonan untuk projek yang kita buat untuk Langkawi tidak dibenar, tidak dilulus oleh kerajaan pusat. Sebab itu kita harap kita dapat memainkan peranan sebagai kerajaan negara. Sama ada dengan kerjasama dengan pihak lain ataupun kita kesendirian, kita ingin jadi kerajaan kerana kerajaan saja yang boleh
memperbaiki keburukan yang menimpa negara kita sejak negara kita ini ditadbir oleh 3 buah parti yang tidak sedikit pun sayang kepada bangsa, kepada negara, kepada agama. Kita perlu ubah, kita perlu tukar kerajaan yang ada ini supaya kerajaan yang akan didirikan akan memperbaiki semua yang dirosakkan oleh 3 buah parti yang terdahulu ini. Inilah harapan kami. Sebab itu apabila tuan-tuan dan puan-puan undi Parti Pejuang, bukan saja saya menang, tetapi kalau undi untuk Pejuang, kita dapat menukar kerajaan. Saya minta seluruh rakyat Malaysia supaya tukar kerajaan daripada yang buruk kepada yang baik. Janganlah kita kekal kerajaan yang buruk, yang telah curi duit, yang telah rosakkan negara, yang lebih utamakan diri mereka sendiri. Inilah rayuan saya kepada seluruh pengundi di seluruh negara. Tolak sama sekali 3 buah parti ini dan beri sokongan kepada gerakan tanah air yang bertanding sebagai pejuang tanah air, kerana kami akan mendirikan kerajaan yang baik yang tidak akan terpesong dengan tamak haluba diri sendiri. Inilah perjuangan, gerakan dan pejuang. InsyaAllah kalau diberi kuasa sebagai kerajaan, kita akan lakukan apa yang terbaik bagi negara tercinta ini. Sekian, terima kasih.